Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk Automatic Sprinkler System. Ahli-ahli kumpulan kami ialah Nur Hanis Batrisha binti Hatta, Nazira Bibi binti Osman, Raja Damia Aziati binti Raja Abdullah dan saya sendiri Nur Syazlina binti Abdul Razak. Planning a fire system. There are 3 steps to planning a fire safety system. First, fire system assessment requires on-site walkthrough that afford the consulting fire protection engineer an opportunity to visualize, discover the existing fire protection system and its further. Second, code and insurance requirement. A variety of factors will determine a building code and insurance requirement, including the type of facility and its ownership. Third, get into budget. After all assessment have been complete, budget can finally be discussed. The fire protection consulting engineer should compose a narrative document with sketcherizer, diagram and specification as to their recommendation. Ia bermaksud terdapat 3 langkah merancang sistem keselamatan kebakaran. Pertama sekali ialah penilaian sistem kebakaran. Ia memerlukan jalanan di lokasi yang memberi peluang kepada jurutera perlindungan kebakaran yang berunding untuk melihat secara visual sistem perlindungan kebakaran yang ada dan ciri-cirinya. Kedua pula, kod dan keperluan insurans. Pelbagai faktor akan menentukan kod bangunan dan keperluan insurans, termasuk jenis kemudahan dan pemilikannya. Yang ketiga pula, bajet. Setelah semua penilaian selesai, pelancongan akhirnya dapat dibincangkan. Jurutera perunding perlindungan kebakaran harus menyusun dokumen naratif dengan lakaran diagram riser dan spesifikasi mengenai cadangannya. The next is case synopsis. Case synopsis based on article about fire sprinkler system. The location is Grenfell Tower, London. The type of fire is structure fire. The causes was electrical fault in refrigerator. Safety furthers, only one stairwell, no fire sprinkler, no fire door and no centralized alarm services. Case synopsis ini saya dapati di artikel mengenai pemercik api automatik. Kejadian ini terjadi di Grenfell Tower, London. Jenis kebakaran adalah kebakaran pembangunan. Penyebab adalah kesalahan elektrik di dalam peti sejuk. Kebakaran melibat sebahagian besarnya dengan pelapisan luaran yang mudah terbakar di dalam bangunan. Ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam bangunan itu adalah hanya satu tangga, tiada pemercik api dan tiada pintu kebakaran and tiada alarm services. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tentang problem diagnosis. Yang pertama, masalah yang dihadapi oleh bangunan ini adalah bangunan ini tidak mempunyai fire sprinkler system di dalamnya. Yang kedua, masalah ini penting kerana sekiranya pentadbir yang mengurus bangunan ini memilih untuk memasang fire sprinkler system, kebakaran yang berlaku kemungkinan akan dapat dipadamkan secara automatik dalam masa sekitar 10 hingga 15 minit dan kerosakan yang dihadapi oleh bangunan ini akan menjadi minimum. Yang ketiga, masalah ini dapat dikenapasti oleh penyiasat. Penyiasat telah menumpukan pada 2 kemungkinan penyebab kebakaran di dalam bangunan ini. Yang pertama, litar pintas dan yang kedua, bangunan ini tidak mempunyai fire sprinkler system. Yang terakhir, bagaimana adakah proses mengenapasti masalah ini efektif? Ya, proses ini adalah efektif kerana apabila masalah telah dikenapasti, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah dan penduduk-penduduk di sekitar bangunan itu dapat belajar dari kesilapan dan semua orang dapat belajar dari kesilapan supaya tidak akan mengulang kembali kesilapan yang lama. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Metodologi kajian ini adalah langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bangunan. Seperti yang kita tahu, bangunan dalam kajian ni dia tidak ada sprinkler system. So cara dia adalah kita memasang sprinkler system.
cara pemasangan sprinkler sistem ni ada 6. Yang pertama, kita membuat perundingan awal dengan stakeholder sama ada dia bersetuju atau tidak untuk memasang sprinkler sistem berdasarkan requirements bangunan tersebut lah. Yang kedua, kita selepas kita nilai basement tu, kita kena menilai local safety standard sama ada sprinkler system tu boleh digunakan atau tidak, berapa banyak risiko yang ada dalam bangunan tu kalau kita pasang sprinkler system tu. Yang ketiga, selepas itu kita beri pada engineer untuk design plan berdasarkan risiko dan hazard yang kita nilai dalam bangunan tersebut. Yang keempat adalah kita memasang tangki api dan kita menilai specialized pumping sama ada boleh digunakan atau patut ditukar atau something lah. Yang kelima, kita perlu memeriksa sistem perpaipan air dan tangki air dalam bangunan tu sama ada air mencukupi untuk digunakan dalam sprinkler system tu. Yang terakhir, sprinkler system tu kita selepas selesai memasang sprinkler system tu, kita boleh testing dalam mingguan, bulanan atau tahun. Jika rosak, kita boleh tukar. Finding: fire sprinkler unit is a life-saving mechanism and it can save costs of unwanted damage of irreplaceable property. Secondly, fire sprinkler system manufacturers and installation contractor directly benefit from new markets created and the main monetary source fund the programs. Thirdly, effective demand focus of household fire sprinkler encouraged home builders on consumer demand. Penerangan bagi poin untuk finding ini, yang pertama ialah unit penyiram api adalah mekanisme penjimatan nyawa yang dapat menjimatkan kos serta kerosakan harta benda yang tak dapat diganti dalam sesuatu tempat seperti bangunan ataupun rumah. Poin kedua, pengilang sistem pemadam api dan kontraktor pemasangan secara tak langsung mendapat keuntungan dari pasaran baru yang dibuat dan dapat membina sumber kewangan mereka daripada program-program tersebut. Poin ketiga, ramalan permintaan yang efektif bagi penyiram kebakaran isi rumah mendorong pembina rumah atas permintaan pengguna sendiri. Discussion: the fire sprinkler system is a quick response firefighting apparatus. Point 2. Building codes initiated to assist citizens emphasize the importance of fire sprinkler system and compel builders to install the gadgets in the new buildings they erect. Point 3. The integration of existing infrastructure around the homes with the fire sprinkler system is necessary for its growth. Untuk perbincangan discussion, poin yang pertama ialah sistem pemercik api adalah alat pemadam kebakaran iaitu tindak balas yang pantas apabila berlaku kebakaran. Poin kedua, membina kod yang dimulakan untuk membantu pembina menekankan kepentingannya. Sistem pemercik api dan pembina perlu memasang alat pemercik api ini di bangunan baru yang mereka bangunkan. Poin ketiga, penyatuan infrastruktur yang ada di rumah dengan sistem pemercik api diperlukan untuk keselamatan apabila berlaku kebakaran. Okey, ini adalah contoh gambar sprinkler system. Sekian.